Baik, so malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang Muhyiddin dibebaskan. Adakah dia tidak bersalah atau ini masalah kesilapan teknikal? Nah, bolehkah ditukar kembali? Menjawab Tun Faizal, malam tadi saya ada satu perdebatan dengan, bukan perdebatan, wacana sebenarnya. Bersama dengan Tan Sri Syed Ahmad Albal, lepas tu Datuk Tun Faizal bekas UMNO yang dipecat masuk ke dalam Perikatan Nasional, Muafakat Nasional lah. Saya tak tahu Muafakat Nasional tu masih wujud atau tidak, tapi dia berharap sedemikian lah. Dan kemudian lepas itu saya ada perdebatan, ada perbincangan, lepas tu ujung sekali ada perdebatan dan saya akan jawab beberapa isu. Dan PAS dikatakan bergolak setelah Nik Amar tidak dilantik menjadi Menteri Besar. Sebaliknya, Nasruddin Daud yang dilantik menjadi besar. Sanusi bakal menjadi Presiden PAS katanya setelah didapati Hadi Awang kurang sihat. Apa gerakan yang sedang dilakukan di dalam PAS sekarang ini setelah mereka berjaya memenangi 3 negeri, iaitu 4 negeri lah termasuk Perlis, iaitu Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Baik, sebelum kita pergi kepada main, saya harap tuan-tuan dan puan terus share, terus like, terus subscribe live kita pada malam ini. Terima kasih yang terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana tidak jemu-jemu untuk mendengar apa yang kita nak utarakan. InsyaAllah malam esok kalau ada kesempatan, saya mungkin akan buat live berkenaan dengan ulasan saya berkenaan dengan Rafizi, atau mungkin bukan malam lah, siang kot. Dan yang tertarik nak mendengar ulasan kembali tentang apa orang kata Muhyiddin Yassin tempoh hari, kenyataan Dr. Mazli terhadap Muhyiddin Yassin, dan satu laporan polis telah dibuat terhadap Muhyiddin Yassin berkenaan dengan kes Bistari Net, iaitu satu perkara yang sangat-sangat crucial sebenarnya dalam keadaan negara kita pada waktu itu menghadapi COVID. Ada berlaku apa orang kata sesuatu di sebalik tabir, dan kita dapati bahawa daripada segi jumlah wang dana yang didapati oleh yang ada terhadap Perikatan Nasional ni sebenarnya masih banyak. Macam saya katalah, yang kita ketahui 300 juta masuk akaun, yang kita tak tahu lagi banyak. Jadi itu antara perkara-perkara insya-Allah yang kita akan utarakan pada malam ini. Nah, sebelum itu kita nak bawakan ada satu kenyataan daripada sebuah NGO sebenarnya, tapi saya tahu ini pro pada PAS. Dakwaan lebih 200 sekolah agama diarah tutup adalah tidak benar. Kerajaan Negeri Selangor menafikan tuduhan tidak berasas segelintir pihak yang cuba memburukkan usaha pemutihan sekolah agama persendirian dalam matlamat meningkatkan kualiti dan taraf institusi pendidikan negeri itu. Pengurusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam Ustaz Muhammad Zawawi berkata, sebaliknya kerajaan negeri mengambil langkah sejak 2019 bagi membangunkan garis panduan pemutihan sekolah institusi tahfiz persendirian negeri Selangor melibatkan 406 sekolah. Baik, cerita ni macam mana? Pada tahun 2018, kalau tuan-tuan ingat, ada sebuah tahfiz yang terbakar pada waktu itu. Ada sebuah tahfiz yang terbakar pada waktu itu, dan didapati itu adalah tahfiz yang dijalankan secara haram sebenarnya. Tahfiz itu dijalankan secara haram, dengan arti kata lain, dia tidak mematuhi, dia tidak berdaftar, dia tidak mematuhi prosedur dan SOP tertentu. Akhirnya, pada tahun 2019, Sultan Selangor membuat satu titah, dan titah beliau adalah tutup sekolah tahfiz tak berdaftar. Menurut Sultan Selangor pada tahun 2019, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah semua sekolah swasta tahfiz yang tidak berdaftar dengan Jabatan Agama Islam ditutup serta ditamatkan perkhidmatannya. Baginda bertitah terdapat sejumlah 15% pelajar di sekitar 263 sekolah tahfiz yang berdaftar dengan JAIZ sehingga kini. Better menitahkan sekolah-sekolah tahfiz yang tidak berdaftar dengan JAIZ dan tidak mempunyai kurikulum dan sistem pendidikan akademik moden hendaklah ditutup dan ditamatkan perkhidmatannya. Now, dakwaan mengatakan bahawa sekolah tahfiz telah ditutup sebanyak 200 apabila kerajaan ini memerintah adalah satu dakwaan dan tuduhan yang amat jahat terhadap kerajaan, dan satu usaha fitnah mereka yang mereka lakukan. Sekali lagi, atas tujuan apa tuan-tuan? Kononnya kerajaan kita telah menutup. Mereka lupa, NGO ini lupa, ini adalah titah yang Sultan Selangor pada waktu itu. Jadi adakah NGO ini nak menderhaka kepada titah Sultan Selangor? Kita tanya soalan ini. Adakah NGO ini nak menderhaka kepada titah Sultan Selangor? Dan yang paling penting, kenapa arahan tersebut dijalankan? Bukan kita nak tutup sewenang-wenangnya, tetapi perlulah menurut Sultan Selangor berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, mengikut SOP dan kurikulum JAIZ menurut prosedur-prosedur keselamatan.
Ini tujuannya adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka yang mengikuti tahfiz tersebut. Nak ada tahfiz tak ada masalah, tetapi persepsi mereka nak wujudkan seolah-olah nak menyatakan bahawa tengok Selangor sekarang ini cuba menutup sekolah-sekolah tahfiz. Tapi itulah permainan yang mereka bawa, tuan-tuan. Now, mereka tak tahu sekolah-sekolah tahfiz di Selangor ni adalah sekolah tahfiz yang mempunyai taraf pendidikan yang amat tinggi sebenarnya, sehingga melahirkan graduan-graduan dan juga pelajar-pelajar yang cemerlang sebenarnya berbanding dengan tempat-tempat yang lain. So kita nak supaya perkara ini disebarkan kepada rakyat, ini adalah satu fitnah. Baik, seterusnya saya nak bawa ni cerita-cerita ni the way. LCS yang dibangkitkan oleh Syed Saddiq tempoh hari sekarang ini, Kota Kinabalu, projek pembinaan LCS dijangka disambung semula mulai bulan depan, kata Panglima Tentera Laut Abdul Rahman Ayub. Beliau berkata pembinaan itu diteruskan setelah kontrak tamat ke-6 projek tersebut ditandatangani pada pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 2023 di Langkawi Mei lalu. 5 kapal LCS akan diserahkan kepada LTLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026, katanya. Baik, isu LCS oleh muda apabila dia mengatakan bahawa kenapa kerajaan ini melindungi mereka yang tidak sepatutnya dilindungi. Now, kita ketahui bahawa kerajaan mewujudkan apa dipanggil sebagai PAC. PAC ini adalah apa orang kata satu badan keuangan negara, pemantauan keuangan negara yang dipengerusikan oleh pembangkang, dan di dalamnya ada pembangkang dan juga ada kerajaan, dan mereka dilaporkan setiap kali pengembangan LCS ni akan dilaporkan kepada PAC perkembangannya. PLC LCS, isu berkenaan dengan LCS ini adalah ia telah tertunda terlalu lama dan sejumlah wang telah dibelanjakan. Kalau kita tidak membelanjakan tambahan wang, maka kita tidak akan ada kapal yang akan melindungi negara kita. So akhirnya kerajaan memutuskan untuk meneruskan projek ini, tambah bajet, tetapi dengan pemantauan ketat daripada siapa? Daripada kabinet, daripada PAC, daripada audit negara. Dan setiap 6 bulan atau 3 bulan kata silap saya, maka LCS, syarikat dan juga syarikat Bostad itu diletakkan directly di bawah MOF dan mereka kenalah memberi laporan setiap 3 bulan. So dijangkakan kapal pertama kita akan dapati pada 2026, lebih kurang 2 tahun setengah daripada sekarang. So isu itu tidak berbangkit sebab keutamaan negara kita adalah untuk membawa keselamatan, kesejahteraan, memastikan kita ada ketumbukan ketenteraan yang cukup. Beza yang kita ada sekarang ni, tuan-tuan, ialah bahawa segala perkara ini diletakkan di bawah pemantauan dan diletakkan di bawah pemerhatian mikroskopik. Kita letak secara mikroskopik terhadap perkara-perkara ini, menyebabkan kita kata kerajaan lebih berhati-hati dalam nak mengemukakan atau nak mengeluarkan sebarang tender ataupun sebarang projek, dan memastikan bahawa projek itu terlaksana dengan betul. Inilah tata kelola, inilah kaedah bagaimana kerajaan kita nak mengembalikan cara sebenar untuk kita mentadbir dan memastikan bahawa pentadbiran itu berada dalam situasi yang sebenar. Baik, kemudian kita bercerita pula tentang malam tadi saya bawa satu kisah tentang Nik Amar. Saya katakan beberapa jam sebelum itu bahawa I think sehari sebelum itu, beberapa jam sebelum itu, bahawa Nik Amar tidak akan jadi menteri besar, orang lain akan jadi menteri besar. Adalah geng-geng walaon ni marah saya, maki saya dan sebagainya, kata ini itu sebagainya. Akhirnya apa yang saya katakan itu adalah benar. Tapi sebelum kita pergi ke situ, saya tertarik sebenarnya ada satu isu ni, tentang saman. Again, so satu lagi kes saman fitnah, telah dihantar, satu surat saman telah dihantar kepada pemimpin PAS, iaitu Syafi'i Ngah, seorang bekas adun Sungai Ramal, daripada Adun Bangi telah menghantar satu surat saman kepada Syafi'i Ngah bagi beliau memohon maaf di atas fitnah yang telah dilakukan. Baik.